Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam SPM Matematik 2020. Alright. Jadi untuk video kali ini kita membincangkan tentang bab 6, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi ini yang cikgu katakan dalam video yang sebelum ini. Cikgu katakan bahawa kita akan buat satu lakaran penuh ataupun kita akan jawab soalan satu persatu. Okey, daripada kosong. Kita tak buat apa, kita tak ada diberi apa-apa pun. Kita kena buat ketaksamaan sendiri. Right? Ini yang dikatakan oleh cikgu. Jadi kita kena baca ni satu persatu dan kena faham apa yang dimaksudkan oleh soalan. Okey, jom kita baca satu-satu. So, tukang jahit menjahit dua jenis baju kurung pesak dan kurung moden. Right? Okey, dilabelkan. Di sini dia bagi tahu dah menjahit X helai baju kurung pesak. So, cikgu tulis sini pesak labelkan sebagai X. Okey. Dan kurung moden ni pula labelkan sebagai Y. Okey. Kemudian maklumat di bawah ni kita kena createkan kita punya ketaksamaan. Ini dikatakan jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya. Okey, ini maksud selebih-lebihnya akan ada benda ni di dalam nota cikgu bagi sebelum ni 40 helai. Bilangan maksimum, okey, maksimum. Dia kata maksimum bermaksud okey, maknanya kena kurang lah. Okey, dan minimum maksudnya dia boleh pergi lebih. Okey, dan kita tengok satu-satu soalan dia. Soalan dia kata tulis ketiga ketaksamaan linear. Okey, dan seterusnya lukis dan lorek. Kita dah lukis, dah tulis, dan kita kena lukis pula dan kena lorek pula. Kemudian daripada graf, okey, tentukan bilangan minimum dan maksimum. Ini yang dikatakan oleh cikgu apa aplikasi untuk kita belajar benda ni. Macam mana kita nak applykan benda ni dalam kehidupan seharian. Alright. Dan soalan keempat pun benda yang sama. Jadi cikgu rasa cikgu teruskan kepada untuk soalan satu dulu. Kita tuliskan ketaksamaan dahulu. Adik-adik kena ingat pesak kita disimbolkan sebagai X dan moden kita simbolkan sebagai Y. Okey, kena ingat yang tu dahulu. So, dia kata tadi bilangan jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya ialah 40 helai. Jadi cikgu dah tahu kalau selebih-lebihnya dia dikatakan sebagai, ingat kita ada dua baju kurung, maknanya kedua-dua. Jadi kita tulis X tambah Y dan selebih-lebihnya bermaksud kurang dan sama dengan 40. So maksudnya paling tinggi pun 40 dia buat. Okey, itu maksud dia. Yang seterusnya bilangan maksimum. Baju kurung pesak. Okey, kurung pesak di sini menunjukkan 25 helai. Okey, 25. Nilai maksimum bermaksud paling banyak dia boleh buat. Paling banyak dia boleh buat 25 helai. So, cikgu tulis di sini sebagai X. Pesak adalah X. Maksimum kurang dan sama dengan 25. Dan balik kepada sini, baju kurung moden menunjukkan kepada Y dan paling minimum, paling sedikit dia boleh buat. Okey, dia boleh buat banyak lagi tapi paling sedikit dia boleh buat 10 helai. Okey, jadi cikgu tulis ni Y lebih daripada 10. Ini tentang ketaksamaan linear. Jadi daripada ketaksamaan linear ni kita kena bentukkan, kita kena imagine apa persamaan garis lurus dia. Atau apa persamaan garis lurus dan apa akan jadi dan bentuk macam mana kalau di dalam graf. So X tambah Y sama jadi dia asalnya X tambah Y kurang dan sama dengan 40 ni bermaksud asalnya daripada X tambah Y sama dengan 40. So kita bentukkan dia menjadi persamaan garis lurus, dia akan jadi Y sama dengan negatif X tambah 40. Ini yang pertama. So kalau kita nampak di sini persamaannya adalah kecerunannya negatif. Kalau kecerunan negatif, kita boleh agak yang garis lurus ini akan berbentuk macam ni. Alright, berbentuk macam ni. Dan itu tentang perkara pertama. Perkara kedua, macam mana tentang pintasan Y dan pintasan X. Of course, pintasan Y kita akan tahu secara direct, which is pintasan Y sama dengan C, kita tahu dia 40. Macam mana pula pintasan X? So, pintasan X apabila Y sama dengan kosong.
Okey, kita tukarkan Y menjadi kosong di sini. Cikgu sambung dia di sini. So, pintasan X, kita tukar Y menjadi kosong. Kosong sama dengan negatif X tambah 40. Pindahkan ke sana. So, negatif 40 sama dengan negatif X. Jadi, pintasan X dia adalah 40. Sebab kita boleh potong negatif di sini. So, kita boleh agak dia. Alright, pintasan Y 40, pintasan X 40. Itu perkara pertama. Perkara kedua, X kurang daripada 25. Kalau X kurang daripada 25 di sini, kurang sama dengan 25, bermaksud garis lurus dia selari dengan pintasan Y. Selari dengan paksi Y. Tetapi nilai 25 tak akan berubah. Jadi nilainya di sini. Garis lurusnya macam ni sahaja. Dan dia akan berjumpa dekat X sama dengan 25. Right? And then Y lebih daripada 10. Alright, dan Y di sini sama dengan 10 ni, kita boleh agak dia punya line dia akan bentuk macam ni. Alright, Y sama dengan 10. Dan dia akan berjumpa dengan pintasan Y dekat sini, ataupun jumpa dengan nilai Y adalah 10 kat sini. So kita dah boleh agak semuanya, dan kita teruskan kepada lakaran graf. Okey. Jadi di sini cikgu dah tunjukkan, alright, macam yang mana kita dah tulis tadi. Mula-mula kita ada satu condong macam ni, satu garis lurus macam ni, dan kita ada satu garis melintang macam ni. Okey. So cikgu dah lukis siap-siap untuk adik-adik. Dan daripada sini kita kena kenal pasti kat mana persamaan dan untuk setiap ketaksamaan. Ingat, kita ada 3 ketaksamaan. Y tambah X tambah Y kurang dan sama dengan 40. Dan kita ada X kurang daripada 25. Dan kita ada Y lebih daripada 10. So, macam yang cikgu dah ajar sebelum ni, pertama sekali kena tentukan dahulu mana persamaan dia. So, kita tahu, okey, ini dia adalah X tambah Y sama dengan 40. Ini pula X sama dengan 25. Dan ini pula Y sama dengan 10. So sekarang kita lorekkan dia. Okay, jadi boleh guna mana-mana kaedah. Tapi cikgu dah tahu kat mana keadaan dia. Cikgu nak adik-adik cuba menggunakan mana-mana kaedah yang cikgu dah tunjuk. Sama ada contoh 1 atau contoh 2. So kawasan rantau sepunya adalah di dalam ini. Ataupun cikgu boleh lorekkan dia macam ni. Okey, cikgu lorekkan je lah macam ni. Alright, bukan dekat sini, bukan kat dalam ni, kat sini saja. Alright, kat sini saja. Okey, tak melepas di sana. Kita dah settlekan tentang soalan lukis dan lorek rantau sepunya. Sekarang ni kita kena teruskan kepada soalan yang ketiga ini. Daripada graf, okey, daripada tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijahit jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Lupa untuk cikgu nak bagi tahu, kita ada paksi X dan paksi Y di sini, dan kena ingat paksi X kita tadi merujuk kepada kurung pesak dan ini merujuk kepada kurung moden. Okey, kena ingat yang tu. Jadi dia bagi satu situasi jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Kalau baju kurung pesak 10 helai, berapa nilai minimum dan berapa nilai baju kurung moden yang dia boleh jahit? Kalau di sini 10 dekat mana? 10 dekat sini. Okey, 10 dekat sini. Dekat line ni, alright. Okey, alright, cikgu buatkan line titik-titik kat sini, alright. So bila X sama dengan 10, kurung pesak 10, berapa nilai Y yang berada di dalam rantau sepunya? Okey, cikgu ingatkan balik, kat mana nilai minimum dan nilai maksimum Y atau kurung moden di dalam rantau sepunya sahaja. So sekarang ni kita merujuk kepada rantau sepunya sahaja. So berapa nilai minimum? Kalau X sama dengan 10 kat sini, minimumnya mestilah dekat sini. Sebab apa? Dia di dalam rantau sepunya. So kalau di sini kita boleh agak dia sama dengan 10. So cikgu tulis sini minimum adalah 10. Dan maksimumnya berapa? Di dalam rantau sepunya sahaja, di sini. So cikgu boleh ke kiri dia, cikgu boleh agak-agak, dia adalah 30.
So kita boleh tulis dia sebagai maksimum kurung model yang akan dijahit adalah 30. Ini jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Seterusnya soalan terakhir. Harga jahitan selai baju kurung pesak ialah 50. Okey, kita tulis siap-siap. Ni RM50. Okey, X menunjuk kepada RM50. Alright, dan baju kurung Y merujuk modern, alright, adalah 75. Okey, sini 75. Tulis siap-siap. Berdasarkan rantau sepunya, hitung pendapatan maksimum yang boleh dapat. Ingat maksimum, dia minta maksimum yang dapat dijanakan jika beliau menjahit 15 baju helai kurung pesak. Okey, bermaksud dia dah bagi tahu siap-siap kurung pesak 15. Okey. So kat mana 15? Kat 15 di sini kita boleh agak-agak dia berada di sini. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Kita boleh agak-agak dia 15 di sini. Okey. So kalau 15 di sini, kat mana nilai maksimum untuk kurung moden? So nilai maksimum untuk kurung moden kita tarik dia ke atas dan kita tarik dia ke kiri supaya kita tahu dia nilai dia mana. Jadi cikgu rasa nampak di tengah-tengah, kita boleh agak dia adalah dia boleh buat 25 kurung moden. Alright, jadi kita tahu ini 15. Jadi daripada persamaan kita tahu X tadi dia bagi tahu harga dia RM50. Kita boleh tahu harganya RM50. Dan Y dia pula harga dia RM75. Tetapi dia bagi tahu berapa dia boleh buat, berapa yang dia boleh jahit. Jadi untuk X dia boleh jahit sebanyak 15 dan dari Y ni pula daripada kawasan sepunya ni dia boleh jahit 25. So cikgu tulis ni 25. So dia nak kita tahu, dia nak kita kira berapa nilai maksimum dia. So ni dah maksimum dah tadi. So kita kira macam biasa dan kita kena faham yang bahawa ini kena darab. Alright. Jadi 15 baju kurung pesak kena darab dengan RM50. Tambah sebab dia nak tahu maksimum berapa yang dia boleh buat. 25 kurung moden darab dengan RM75. Alright, jadi inilah jumlah maksimum dia. Jadi bila kira-kira balik berapa akan dapatnya, boleh tekan kalkulator saja. Ini akan dapat RM untuk kurung pesak dapat RM750 tambah 25 darab 75. 1875 ringgit. So tambahkan kedua-dua ni jumlahnya akan jadi 26 RM 2625. Ini jawapan akhir dia. Okey. Jadi inilah caranya macam mana kita nak jawab soalan ni satu persatu. Cikgu harap cikgu dapat terangkan ni dengan jelas untuk adik-adik. Kalau rasa tak faham boleh repeat banyak kali video ni. Okay? Kalau tak faham juga boleh tinggalkan komen di bawah ataupun boleh tanya di dalam grup Telegram di bawah yang disertakan di dalam link di bawah di description di bawah. Okey, jadi itu sahaja tentang bab 6. Video seterusnya oleh cikgu adalah tentang bab yang seterusnya. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sila tekan like, share dan subscribe. Alright, okey, bye-bye. Terima kasih.